Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Ringkasan Sahih Imam Muslim. Dalam bahasa Arab buku nama Talkhis Sahih Imam Muslim. Talkhis Sahih Imam Muslim yang dibuat oleh Imam Qurtubi, Imam Qurtubi. Dan kita sampai hari itu kepada hadis yang ke-187 yang terakhir, kita sampai itu 186. Kita ambil berkenaan dengan tajuk sifat ataupun keadaan orang yang beriman hari akhirat nanti akan bertumpuk putih di kepala dan juga di tangan dan di kaki dari kesan wuduk. Dan itu dikatakan sebagai khas, tanda khas atau sifat khas bagi umat Islam sahaja, bukan oleh pada bangsa-bangsa lain. Tak ada pada bangsa lain, hanya pada umat Islam sahaja. Dan sebab itu kita kata itu adalah sifat khas. Walaupun Nabi SAW pernah tunjukkan wuduk pada para sahabat, Nabi dinyatakan inilah wuduk aku dan wuduk Nabi-Nabi sebelumku. Tapi ia berkenaan dengan tanda ataupun ciri-ciri umat Islam ini, dia adalah khas sahaja. Mereka saja yang akan dikenali dengan tanda putih ataupun belang putih di tangan, cahaya putih di kepala dan juga di kaki atau tangan kerana kesan wuduk. Kita yang terakhir kita bincangkan itu. Baik, ini sambung Wa an Abi Hazim, daripada Abi Hazim. Abi Hazim yang sebut dalam ni, dia Abi Hazim, dia nama dia Abi Hazim Salman Al-A'raj. Salman Al-A'raj Al-Ashja'i. Salman Al-A'raj Al-Ashja'i. Dia nama Abi Hazim. Dia gelaran Abu atau Abi dalam bahasa Arab ni dia bukan nama betul. Dia sebagai kunyah. Kadang-kadang nama sempena nama anak, kadang-kadang sempena dengan kemasyhuran orang tu dengan apa. Contoh macam Abu Hurairah, dia bukan anak nama Hurairah. Tapi kalau macam Abu Bakar, kerana anak dia ada kaitkan dengan tajuk anak dia, itu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Jadi ada kata macam tu, wallahu taala alam. Tapi yang pentingnya bila sebut Abu atau Ummu dan sebagainya, dia bukan nama asal. Dia adalah gelaran, kunyah. Bahkan setengah-setengah para ulama menganggap bahawa memakai kunyah itu sunnah. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha walaupun tak ada anak, Aisyah tetap ada gelaran dia. Ummu dan sebagainya. So walaupun tak ada anak, tetap gelaran itu timbul. Cuma kita kata benda itu adalah kemestian atau tidak, kita ada khilaf di kalangan para ulama untuk penggunaan Abu. Ada separuh orang dalam masyarakat kita ni belajar sunnah, dipaksa orang mesti pakai Abu Ummu. Tak pakai Abu atau Ummu bukannya sunnah, tak ikut sunnah, dia kata. Ini masalah jugalah. Masa kat Yaman dulu kita ada keju, nama dia Abu Walad. Abu Walad, keju Abu Walad. dia dua tau. Abu ni maksud dia sama dengan Zu. Kadang-kadang Abu tu nama bapa, kan, Abu Bakrin, Abu Salamah, Abu kan. Ada juga yang sebutkan Abu tu bukan bapa, dia sini maksud dia Zu. Contoh macam Abu Nazarah. When say somebody dalam bahasa Arab bisa gunakan orang tu ada cermin mata. Macam mana yang mana satu? Kita Abu Nazarah. Yang ada cermata tu. Yang memiliki cermata tu. Dia tanda dia digunakan macam Zu. Pengertian Abu macam Zu. Itu kadang-kadang digunakan. Tapi secara asalnya ada khilaf lah. Jadi Abu Hazim yang dimaksudkan dalam hadis ni, dia adalah Salman Al-A'raj Al-Ashja'i Al-Kufi. Dan dia ada Abu Hazim seorang lagi. Abu Hazim seorang lagi Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar Al-Madani. Al-Madani. Dia orang Madinah. Itu satu lagi. Itu daripada Makhzum. Yang ini yang Abu Hazim ni, dia bukannya orang Madinah. Dia datang tempat lain. Baik. Daripada Abi Hazim qala, beliau berkata, kuntu khalfa Abi Hurairah. Aku dahulu berada di belakang Abu Hurairah. Wa huwa yatawaddau, dan ketika itu dia sedang berwuduk lis-salah, untuk salat. Fa kana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Lalu dia menghulurkan tangan dia sampai ke ketiak dia. Ketika dia basuh tu sampai pangkal lengan lah, sampai ketiak.
Duduk macam tu. Okey. Lalu bila nampak macam tu kan, bila wuduk sampai situ, so dia ni yang duduk belakang daripada Abu Hurairah, dan dua-dua ni anak murid Abu Hurairah yang saya sebut tadi, Salamah bin Dinar ataupun yang ni Salman bin Salman Al-A'raj ni, dua-dua anak murid Abu Hurairah. Dua-dua mendapatkan hadiah Abu Hurairah. Tapi yang ketika kisah ni kita sebut ni sebab seorang tu Bani Makhzum. Dia Bani Makhzum daripada kabilah Arab, Quraisy. Adapun yang kita bincang sekarang ni, dia bukan, pasal ada kaitan dengan tajuk bila Abu Hurairah panggil dia balik. Ya Bani Farrukh tu nanti apa pasal Nabi Abu Hurairah panggil dia Bani Farrukh. Okey. Jadi dia kata dia berwuduk sampai pangkal lengan dia. Okey. Faqultu lahu, lalu aku bercakap pada beliau, pada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wudu apa ni? Wudu apa ini? Wudu apa ini? Ma hadzal wudu? Wudu apa ini? Kan dia kata kan, wudu apa ni kan? Wudu apa ni? Dia tanya pada Abu Hurairah. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, ya Bani Farrukh, wahai Bani Farrukh. Bani keturunan ataupun anak-anak Farrukh. Okey. Yang kata Bani Farrukh ni siapa? Dia ni dikatakan satu lelaki daripada anak keturunan Ibrahim alaihissalam sesudah Ismail dan juga Ishak. Sesudah Ismail dan Ishak, dia ada anak-anak lain. Antaranya itu adalah daripada Farrukh ni, keturunan dia. Dan banyak anak keturunan dia, dan juga disebut oleh para ulama orang-orang ajam yang bukannya orang Arab, yang berada daripada tengah Asia, kawasan pertengahan negeri Asia tu, daripada anak-anak keturunan dia. Wallahu taala alam. Ni kita kata mungkin Israiliyat, mungkin sekian. Kita dari segi nasal keturunan ni kita putus, tak tahu lepas Ibrahim kan ada Ismail dan Ishak kan. Ada tak nabi lain yang kita duduk tempat lain dan sebagainya selain dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Kalau disebut tentang Nuh, ya, Nuh alaihissalam keturunan dia atas, dan dia ni dipanggil Adam kedua, second Adam. Sebab selepas daripada Nuh alaihissalam habis semua, bila Nuh alaihissalam punya zaman tu, semua bangsa keturunan yang lain semua dia hapuskan. Pasal banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam tadi tidak tinggalkan satu pun rumah orang kafir. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam doa dia kan, di akhir surah Nuh dia kata apa? Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, yang kau biarkan atas muka bumi ini bagi orang kafir wala satu rumah pun. Innaka intadharhum yudillu ibadaka. Kalau kau biarkan mereka ni, mereka akan sesatkan hamba-hamba engkau. Wala yalidu, dan mereka takkan lahirkan illa fajiran kafara, kecuali orang yang jahat, kafar, sering ingkar juga menentang. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Taala makbulkan doa dia. Ini sebab kenapa doa tadi maksudnya tak ada dah orang lain. Dan bahkan sebab kenapa gelaran bagi Nuh alaihissalam adalah Adam nombor 2. Because anybody come after that, semua daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan dia saja tinggal. Bahkan daripada pengikut dia semua tak beranak, dia punya anak-anak dia saja yang akan membiak dan juga tersebar banyak. Tapi kata itu dari segi konsep yang difahami daripada apa istilah berkenaan dengan Adam nombor 2 tu sebagai Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itulah Adam nombor 2. Jadi kalau kita balik keturunan kita yang bukan Arab ni kepada Nabi Nuh alaihissalam, direct descent, tak ada masalah. Tapi kalau kata balik kepada Ibrahim ni, ada masalah sikit. Ada masalah sikit. Pasal kalau ikut cerita penceritaan Al-Quran, keturunan Ibrahim alaihissalam balik pada dua lah. Yang itu satu daripada keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ishak. Walaupun sebenarnya Ismail dan Ishak tadi sebenarnya kalau ikutkan macam Ishak dan Ismail, macam Ishak kita tak dapat clarification dia kahwin dengan bangsa mana. Kalau dia kata Nabi Ismail, kita tahu dia kahwin dengan Arab, dan Arab bukannya, Ibrahim bukan Arab. Ibrahim bukan Arab. Memang ada orang bangsa lain yang selain daripada Ibrahim alaihissalam. So, jadi kalau ikut keturunan dan sebagainya, memang Ibrahim bukan Arab. Dan bahkan nama Ibrahim bukan Arab. Ismail bukan nama Arab. Faham Dia nama ajam, nama orang bukan Arab. Faham jadi konsep dari segi macam dalam hadis sebut ya Bani Farrukh tu, ada kaitan para ulama nyatakan Bani Farrukh tadi bukan kabilah Arab sebenarnya. Bahkan direlatekan nama tadi kepada bangsa atau kaum yang keturunan daripada Ibrahim alaihissalam. Dikatakan, saya sebut dikatakan sebab tak ada bukti dikatakan bahawa dia ni adalah keturunan daripada Ibrahim alaihissalam selepas Ismail dan Ishak. Cuma siapakah bapak dia, apakah nabi lain ada dalam keturunan tadi, wallahu alam. Kita ada jawapan. Orang Melayu kita ada juga nak cari keturunan. Saya kata bagus kalau dapat cek. Dia beza sekarang ni, cuma kita terputus sanad. Mana keturunan kita ni daripada mana kan, tak tahu dia dari mana. Ada macam-macam jenama dia keluar kan. Yang mengaku Arab pun ada, yang mengaku macam-macam lah kan. Kita ni adalah Melayu ni keturunan dia, saya faham, kita sayang Melayu. Tapi reka-reka bohong tak boleh.
Hatta Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri, paling jauh datuk Nabi yang Nabi clarify kata ya, hanya sampai 20 je. Sampai Adnan. After Adnan, untuk sampai Ismail alaihissalam, Nabi kata kadzaban nasabun, telah berbohong ahli-ahli nasab. Pakar-pakar tentang keturunan, genealogi ni, dia kata telah berbohong. Ini Nabi kata. Pasal Nabi SAW yang kita tahu nama dia sampai ke 20 datuk tu, sampai Adnan, itu Nabi clarify, dia kata betul. Lepas daripada Adnan sampai Ismail, tak ada yang sahih. Itu antara Nabi sendiri dengan Ismail alaihissalam. Apa tadi kita yang memang tak simpan nama atuk, lagi dah tak ingat, kan? Nama atuk kita tak tahu daripada sekian, daripada mana tak tahu, kan? Memang kita kata kalau ikutkan sebenar kena jaga, nasab keturunan ni kena jaga. Tapi kalau dah terputus tak apalah, bina baru, bina keturunan baru. Keluarga Sa'ad ke, keluarga Ali ke, buatlah keturunan masing-masing, tak ada hal. Pasal bahkan kabilah-kabilah Arab kadang pecah daripada kabilah-kabilah yang besar tu, macam Bani Kinanah dan sebagainya. Dia daripada satu keluarga yang sama mungkin ada 2-3 anak. Jadi anaknya ni mungkin ada keturunan dia ramai, ini ramai, dia buka klan baru, tak ada hal. Kalau kita kata nak buat klan baru, klan Abu ke klan Samah ke, buka, tak ada hal. Dari segi konsep dia, kalau nak balik ke atas, kita menamakan kita keturunan siapa, ini kena clarify betul-betul. Sebab menamakan diri kepada orang bukan keturunan kita adalah dosa besar. To declare you are son of somebody, or to deny you are not son of somebody, semuanya adalah dosa besar. Dan tadi iman kita bincang tu, memang ada antara dosa besar adalah orang tu mengaku dia anak pada orang lain yang bukan bapa dia, ataupun orang tu mengaku dia menafikan bapa dia daripada keturunan sesuatu. Tak boleh. Faham tak? So you build up baru tak ada hal. Nak balik ke atas sila buktikan. Tetapi dalam Bani Farrukh ni terkenal lah, dia terkenal. Jadi dikatakan sebagai golongan yang keturunan daripada Ibrahim, tapi bukan daripada bangsa Ajam. Memang Ibrahim pun Ajam sebenarnya. Ibrahim sendiri adalah Ajam, bukannya Arab. Keturunan dia yang jadi Arab tadi adalah hasil perkahwinan Ismail dengan kabilah Jurhum. Kabilah Arab Jurhum daripada Yaman, yang datang menetap bersama dengan Hajar di Makkah. Dan Ismail kahwin dengan mereka. Dan keturunan itulah keturunan yang akhirnya lahir kepada Rasulullah SAW daripadanya. Faham So tak ada, dia bukan Arab. So jadi macam bahkan bahasa syurga, Adam cakap bahasa Arab, bohong, tak ada clarification, tak ada. Dia tak ada clarification. Masalah pecah mana bahasa tadi kita tak tahu secara mana. Bahkan kalau orang tu nak kata Adam alaihissalam kan kadang-kadang ahli bahasa kan dia sebut bilakah bahasa develop. Kita macam bahasa bilakah develop. Kan Adam alaihissalam kena kita pegang satu benda. Dia turun dari syurga tu, keturunan dia sendirilah, keturunan dia sendiri adalah manusia yang berkata-kata. Bahkan berilmu, bukan datang jahil macam kan. Bawa cerita bahasa lepas tu tak ada. Adam turun daripada syurga dalam keadaan berilmu, bukannya jahil. Maka kita kata dia menerima arahan Allah Ta'ala daripada semasa ke semasa. Cuma tak ada agama sebab apa? Sebab hanya dia manusia ketika itu. Dan bahkan anak-anak keturunan dia macam disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, 10 generasi from the start of Adam sampai Nuh, 10 generation, all of them sebenarnya daripada orang-orang tauhid. Semua beriman dengan Allah SWT. Lepas zaman Nuh lah baru mulanya timbul penyembahan berhala. Faham tak? Jadi 10 generation tadi tak tahu berapa lama. Pasal Nuh alaihissalam sendiri berdakwah, dan surah Az-Zariyat sebut 950 tahun. Dia spreading the dakwah. Bukan umur dia sebelum jadi rasul, tak tahu berapa lama. Lepas kaum dia musnah, tak tahu berapa lama. Jadi banyak orang kita sekarang ni banyak macam sekarang suka masjid-masjid tampal dapat daripada mana, tak daripada Indonesia. Ada dia letakkan Adam punya genealogi dan sebagainya, keturunan sekian, siapa kahwin siapa. Sampailah sebut Quran, hadis, tiba-tiba kitab suci, Bible dan sebagainya. Tak boleh pakai lah macam tu. Kita satu benda tentang tajuk orang-orang ahli kitab ni, bila bercerita apa-apa, kita disuruh Nabi SAW, jangan kita percaya, jangan kita tolak. Memang kita percaya tapi dia adalah pembohongan. Memang kita tolak tapi dia adalah kebenaran. Dan ketika zaman Nabi hidup, yang Nabi clarify kita terima. Adapun lepas kewafatan Rasulullah SAW, tak ada siapa boleh clarify apa cerita yang disampaikan oleh ahli kitab tadi betul atau salah. So tu sebarkan kata inilah keturunan siapa kahwin siapa dan sebagainya. Bahkan waktu ada Melayu pun ada juga. Zaman orang Melayu kat mana? Itu masalah sikit. Masalah sikit. Tak apalah, kita pasal dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata apa? Man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang dilewatkan oleh amalan dia, takkan dicepatkan oleh nasab dia. Whoever stall, ditahan kerana amalnya,
akan mempercepatkan dia hisap nanti apa? Keturunan dia. Genealogi dia takkan cepatkan dia menjadi dimasuk syurga dengan genealogi tadi, tak? Your genealogy cannot enter you into the heaven. Faham itu je. Yeah, you can be proud. Saya ni keturunan Nabi, tak ada hal. Tapi jangan sampai kita rasa bahawa akan selamat dengan sebab keturunan tadi. Barang siapa dilewatkan oleh amalannya, takkan dicepatkan oleh keturunannya. Faham Ni pegang betul-betul. Pasal benda macam ni kadang orang salah faham. Saya anak panglima sekian. Itu anak bapa awak panglima, awak tak panglima pun. Kan? Kan? Bapa saya ustaz kan. Ada macam bini seorang perempuan lain, bini saya ustaz, suami saya ustaz. Suami awak ustaz, awak tak ustaz kan. Okay, faham tak? Jadi konsep dia selamat tadi bukan dengan perkahwinan atau dengan keturunan. Pasal kalau anda keturunan itu ada tapi tidak beramal, putus. Sampai sana akan putus. Kena jaga bab ni. Ya, jadi dengan sebab itu kita kata macam bila Abu Hurairah panggil Bani Farrukh, itu yang biasa dipahami oleh ahli sejarah, bahawa dipanggelaran Farrukh tadi kepada anak keturunan macam ya Bani Ismail lah, macam Bani Israel. Kan ya Bani Israel maksud dia anak-anak Yaqub. Betul tak? Kalau Bani Ismail tu anak-anak Ismail. Bani Farrukh dikatakan Farrukh tadi anak keturunan daripada Ibrahim. Wallahu a'lam ya ke tidak. Dia kata benda tu biasa berlaku kan, kita katalah memang kita kata biasa kita faham mungkin Allah Ta'ala keturunan warna color ke color. Macam kita kat Malaysia ni kan tengok keturunan mamak kan ada rupa. Mamak ini keturunan Cina. Kita boleh kenal ikut wajah Allah Ta'ala ketika. Tapi pasal orang ni anak murid Abu Hurairah ni bercakap bahasa Arab, dia kan cakap bahasa lain. Muka dia macam mana kita tak tahu, tapi mungkin keturunan warna ke ataupun muka dia ke, wallahu alam. Kan kita tahu warna ulat Arab macam mana kan, orang Arab rupa macam mana. Ini mungkin muka dia ganjil sikit. Tapi Abu Hurairah panggil dia ya Bani Farrukh. Dia kata ya Bani Farrukh. Okey, ya Bani Farrukh. Ini kata-kata yang apa yang disebut oleh Abu Hurairah kepada dia. Dia kata antum hahuna. Kamu di sini. Kamu di sini. Dia kata engkau di sini, engkau di sini. Maksud dia. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu nampak dia dekat situ. Mana tak perasan sebenarnya tu Abu Hurairah berwuduk macam tu, tapi tak perasan dia. Dia kata, "Lau alimtu annakum hahuna." Kalau aku tahu bahawa engkau ada di sini, ma tawaddatu hadzal wudu. Takkan aku wuduk dengan wuduk macam ni. Kalau aku tahu kat sini aku tak wuduk macam ni. Ini menunjukkan bahawa perbuatan ini Abu Hurairah seorang je buat. Maksudnya ijtihad dia sendiri. Sebab ni faham, kita faham tajuk pasal ijtihad para sahabat, dia tak menjadi amalan untuk ikutan keseluruhannya. Memang para sahabat Nabi adalah penterjemah bagi sunnah. Kalau kita nak faham sunnah tak ikut para sahabat, kita ada masalah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah apa, At-Taubah 100, Allah Ta'ala nyatakan was-sabiqunal awwalun, orang yang mula dan awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kana muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni radhiyallahu anhum. Mana para sahabat yang awal, muhajirin dan ansar, dan siapa ikut mereka dengan baik. Orang-orang ni semua sekali radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala katakan wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini maksud dia janji Allah Ta'ala untuk perkara berkenaan. Orang tu nak dapatkan redha Allah, syurga Allah, ikutan dia mesti kepada para sahabat. Cuma masalah apakah lingkungan ikutan tadi? Dia ada dua. Satu, kumpulan manusia ni dia kata apa para sahabat tak buat, jangan buat. Confirm lah ini yang betul. Kita kata kerana dari segi penterjemahan sunnah, tanpa perbuatan para sahabat anda jangan buat. Pasal jika tidak, anda telah mengada-adakan satu benda yang bukan daripada Islam. Bahkan macam Ibn Malik rahimahullah berkata, apa yang bukan agama pada zaman mereka, apa bukan agama pada zaman mereka, takkan jadi agama pada zaman kita. Kena faham bab tu. Memang kita kena pegang bab ni. Cuma kadang-kadang ada orang tu dia expand sangat. Dia kata sampaikan masukkan berkenaan muamalah. Para sahabat dahulu naik unta, kita kena naik unta juga. Ke macam mana kan? Para sahabat buat apa? Apakah perbuatan para sahabat? Para sahabat tak buat, jangan buat. Itu confirm. Dan bahkan kita balik kepada masalah akidah, ibadah, akhlak. Benda yang macam kita buat pada Nabi SAW, bila ikut Nabi pun itu juga kita pegang. Dalam masalah muamalah dan sebagainya, contoh macam masalah naik kenderaan apa, datang kelas naik kenderaan apa, basikal ke, motor ke, jalan kaki ke, asal bersampai lah, tak ada masalah. Tak ada siapa restrict. Kita nak pergi surau masjid rumah kita, jalan kaki, silakan. Tak ada mesti naik unta kan, beli unta khas daripada kan, beli unta. Kenapa? Saya ada unta, order unta dah. Saya sejak datang ke kelas yang taklim ni rasa ikut sunnah sangat. Betul apa buat? Saya dah order unta. Berapa ekor? Seekor. Awak
Saya ada dekat 2 ekor. Saya ekor untuk saya, ekor untuk bini saya. Ya ke, bagusnya kan. Buat apa? Yelah, nak ikut sunnah ni kan kena keseluruhan. Itu masalah sikit kan. Kita kata benda para sahabat tak pakai kereta, ya tak ada masalah, langgarlah, pakailah kereta. Nak basikal ke, pasal tidak ada galakan di situ. Bahkan para sahabat Nabi tak pernah restrict, tak pernah kata bahawa Nabi suruh naik unta saja. Faham tak? Konsep itu kena faham. Pasal kadang-kadang bila kita dah fixkan benda tersebut kepada amalan para sahabat tak buat, jangan buat. Macam contoh macam apa, sambut awal tahun baru dan sebagainya. Para sahabat tak buat, jangan buat. Nabi kata, tapi para sahabat tak buat, kita apa salahnya? Benda baik. Tak boleh. Pasal once kita langgar saja benda tadi, semua orang akan tambah. Ini sebab dalam Sunan Tirmizi kita baca tu kan hadis berkenaan dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar terkenal perangai dia suka buat macam Abu Hurairah lah. Ada benda yang dia suka buat sendiri. Contoh macam pergi jalan sana, kenapa? Nabi jalan kat situ. Ni kita sebut bahagian kedua perbuatan para sahabat. Dia jalan situ. Lepas tu semayang sini, kenapa? Aku nampak Nabi semayang kat sini. Any places yang Nabi pernah duduk, pernah baring, pernah solat, dia akan pergi situ. Jadi orang kata, kenapa? Aku nampak Nabi solat kat sini. Dia perangai Ibnu Umar. Tapi datang dalam hadis, beliau pernah tegur seorang lelaki duduk sebelah dia, bersin. Hacum. Lelaki berkenaan berkata, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salam ke atas Rasulillah. Baik dah kan? Baik. Ibnu Umar, walaupun dengan perangai dia suka buat benda-benda tadi, yang dia nampak kesan Nabi, dia cinta Nabi, dia tunjukkan macam tu. Dia pergi ke tapak-tapak tempat di mana Nabi berada. Dia tegur lelaki berkenaan. Dia kata, wa ana, dan aku pun juga cakap. Aku pun cakap jugalah, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Tapi dia kata, bukan begini Nabi ajar kami. Bukan begini Nabi ajar kami. Nabi ajar kami, Alhamdulillah pada semua keadaan. Alhamdulillah saja pada semua keadaan. Maksudnya selesai makan, Alhamdulillah. Selesai kerja, Alhamdulillah. Habis belajar, Alhamdulillah. Maksudnya Alhamdulillah tadi pada semua keadaan. Bukan Alhamdulillah ala kulli hal. Orang kita terjemah Alhamdulillah ala kulli hal. Bukan. Pada semua keadaan. Alhamdulillah saja pada semua keadaan, maksud dia. Itu maksud yang sebenar dicakap oleh oleh Ibnu Umar. Alhamdulillah pada semua keadaan. Masa saya belajar, Alhamdulillah. Sampai destinasi, Alhamdulillah. Dapat naik kenderaan, duduk, Alhamdulillah. Kan? Nyawa ada lagi, Alhamdulillah. Kan? Maksud dia, kita sentiasa Alhamdulillah ala kulli hal. Pada semua keadaan, maksud dia. Bukan lafazkan Alhamdulillah ala kulli hal tu. Faham tak? Okey. Jadi, anyway, lelaki tu kata, okey, banyak orang kata macam, apa hal dia tegur? Kan bagus. Kan? Kita kata Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Apa masalah dia? It's good thing. Betul tak? You praise Allah Ta'ala and you salam kata Rasulullah. So it's good thing. Gabung dua sekali. Rupanya Ibn Umar larang. Sebab apa? So once pintu ni dibuka, dia tak boleh tutup. Pintu ni kalau kita buka, kata kalau baik apa salahnya, tak ada larangan Nabi SAW pun, dia akan membuka ruang yang besar. Apa ruang dia? Contoh seorang tu, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, baca Fatihah straight. So kita nak kata tak boleh macam ni? Takkan boleh kita kata tidak. Kita nak jawab pula, nak yarhamkallah tu dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bila aku nak yarhamkallah kat engkau ni? Faham tak? Itu tak dia bacanya surah Kahfi. Awal tal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban lam yaj'al lahu iwaja qayyiman jenuh kawan nunggu. Bang, bila nak habis bang? Baca surah Kahfi. Faham tak? Once buka, dia tak boleh berhenti. So dia kata Alhamdulillah wassalamu Rasulillah. Kalau Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Faham tak? Once pintu ni dibuka, tak ada siapa boleh tutup. That's why Ibnu Umar, walaupun dengan keadaan dia tadi kita katakan dia suka buat ni kan, yang kita ijtihad dia sendiri, dia tidak galakkan untuk lelaki tadi menambah-nambah apa daripada ajaran Rasulullah. Sebab once dibuka pintu tadi, takkan boleh ditutup. Semua orang akan datangkan dengan idea macam-macam. Seorang tu dengan asma husna lagi. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa. Kawan ni bila mana nak habis ni kan? Dia baca macam-macam benda lepas tu. Anybody can add anything. Semua orang akan tambah macam-macam. In the end, sunnah Nabi akan hilang. Orang tak tahu mana sunnah. Bahkan lepas bila kita ajar sunnah, orang tu kata, apa salah pula? Takkan tak boleh benda baik? Salah Nabi belajar. Yang Nabi ajar tak nampak bagus, orang lain ajar nampak bagus. Ini bahaya dia. Itu yang satu konteks. Maksud dia, apa para sahabat tak tunjuk, jangan buat. Okay. The other one, yang kita kata perbuatan para sahabat yang bagi ijtihadi, yang persendirian dia. Contoh macam kes ni, yang kita baca ni,
Atau perbuatan Ibnu Umar, duk pergi kat langkah sini, dia solat, pergi sini, dia duduk, pergi sini, dia jalan, dia sentiasa pergerakan dia. Dia tanya kenapa? Nabi dulu jalan kat sini. Kenapa? Dia kenang Nabi dengan cara macam tu. This is the one sahabat among all. Daripada ramai-ramai itu dia seorang je buat. Macam juga Abu Hurairah, dia ramai orang wuduk sampai sini, sampai dia wuduk sampai ketiak. Atau sampai pakai betis. Okey, ijtihad dia. Dan ini bukan ikutan. Bahkan kita kata pasal kadang-kadang ada di kalangan mereka ni buat benda berkenaan tanpa clarify balik dengan Nabi. Contoh macam contoh macam kisah Jabir bin Abdullah. Kan kita pinang perempuan, kan ingat kisah dia pinang perempuan. Dia tanya Nabi SAW, Nabi tanya dengan dia, kau pinang perempuan dia kata, Nabi kata kau tengok tak? Dia kata tak tengok lagi. Nabi kata tengoklah dia sampai kau rasa nak kahwin. Dia pun pergi nyorok kat kawasan perempuan tu punya ni, dia tengok sampai dia skodeng perempuan tu sampai rasa sungguh-sungguh nak kahwin perempuan tersebut. Okey, ini ijtihad dia. Kita boleh kata benda berkenaan sebagai amalan. Sebab ada benda-benda tertentu, macam kita kata ketika turun surah Al-Baqarah kan, ayat 187, yang kisah berkenaan dengan apa? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehinggalah nyata kepada kamu kan, benang putih, benang hitam, garisan putih, garisan hitam fajar. Tapi khayt benang lah, literally benang. Apa jadi? Ada sahabat Nabi turun ayat berkenaan, tahu dia apa? Dia makan. Kemudian diikat benang letak bawah kaki, kat kaki dia. Dia tengok bawah meja. Selagi tak nampak beza hitam dengan putih tu, dia terus makan. Satu. The second one, letak bawah bantal. Letak bawah bantal, dia selak. Dia buat apa dia buat kat katil, wallah, tapi dia selak. Lepas tu dia terusan. Selagi tak nampak, selagi itulah dia terus tidur ataupun dia buat apa yang dia buat. Jadi bila cerita pada Nabi SAW, Nabi kata apa? Idzan inna kafaka la'arid. Kalau macam tu kau buat, lebarnya tengkuk kau. Ni, lebarnya. Pasal yang dimaksudkan dengan garisan itu adalah garisan ufuk. Garisan putih di kawasan ufuk, di horizon, yang mana menjelas pada kita adakah ini masuk subuh atau tidak. Bukannya maksud dia garisan putih bawah bantal tu letak silap-silap kan, selagi tak nyata putih dan hitam tadi, maka makanlah bila minullah. Faham tak? So, yang clarify dengan Nabi perbetul-betulkan. Yang mungkin tak clarify, dia buat kerja sendiri tanpa clarification Nabi SAW. Atas ijtihad dia, kita tak jadikan ikutan. Kita kata dia berijtihad, dia rasakan benda berkenaan. Sebab Abu Hurairah anhu bila ditanyakan oleh kawan berkenaan, dan dia kata, kalaulah sekiranya aku nampak engkau kat sini, aku takkan wuduk macam ni. Wahai Ibn Farukh, wahai Bani Farukh. Sami'atu Khalili, aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini. Tablughul hilyatu minal mu'minin akan sampai, akan mencecah. Al-hilyah perhiasan. Hilyah perhiasan. Minal mu'minin pada orang beriman. Pasal di dalam syurga nanti orang-orang yang beriman akan ada perhiasan masing-masing. Di dunia tak adalah gelang, tak adalah sekian dan sebagainya kan, macam anak mami kan angkat-angkat tangan itu, tak ada. Kat dunia ni kan macam apa kan? Dia tunjuk gelang kan. Betul ke anak mami buat kerja tu? Orang filem macam tu ke? Soalan. Kita pasti orang buat filem macam tu kan. Tunjuk gelang lah. I punya gelang kan. Ini sakit telinga, dia tunjuk lubang dia. Allahuakbar kan. Tapi cerita dia di dalam syurga nanti bukan pasal apa macam gelang kan. Dia gelang ni sebenarnya bukan pakaian perempuan saja. Kalau di zaman dahulu raja-raja pun pakai gelang. Yang lelaki ada gelang-gelang dia. Hatta Kisra Parsi yang apa ni kan, yang Nabi janji pada Suraqah bin Malik. Nabi janji pada dia, nanti kalau sekiranya Nabi bukan ni, Nabi tawar kepada dia. Dia kata kalau sekiranya kau lepaskan aku kan, aku akan berikan kau nanti ni gelang Raja Parsi. Gelang Raja Parsi nanti aku bagi pada kamu. Dan zaman Umar jatuh kerajaan Parsi, gelang tertinggal. Raja Parsi tu lari, gelang tertinggal ke istana. So dia lari ke India. So Umar panggil Suraqah bin Malik. Panggil dia ni. Ambil, pakai. Cabut. Lepas tu dibayar balik pada dia lah jumlah berapa nilai berkenaan. Tapi tak boleh pakai lah. Ikutkan daripada kisah tu, memang dia Nabi janji pada dia. So gelang-gelang ni bukan hanya pakaian bagi perempuan. Lelaki pun pakai juga. Ini bukan menyokong masalah gelang magnetik Minta maaf kalau saya pakai gelang magnetik. Pasal gelang magnetik apa benda tah, dia kata aura lah, gelang sekian dan sebagainya. Itu bukan mengajar macam tu. Okey, pasal bagi saya benda yang tentang pakai tadi, gelang magnetik ni kalau terbukti saintifik, ya. Tapi kalau setakat claiming tak payah, buang masa. Buang masa. Sebanyak orang kata ni lah tambah aura sebagainya, tak ada benda pun. Tapi konsep dia, pasal dia sebut universiti, sebut je US,
Orang macam, oh USA pun iktiraf. Buka dalam internet tak jumpa pun universiti tadi. Tu masalah juga kan. Jadi kita jaga buat tu. Jadi tapi gelang ini bukannya hanya untuk wanita. Dan syurga nanti orang lelaki pun ada kan, ada gelang-gelang mereka. Ya, ada gelang mereka dan sebagainya. Tapi jadi hiasan pada lelaki perempuan pun ada hiasan juga. Cuma sampai manakah hiasan tadi? Nabi kata sampai mana? Apa? Haitsu yablughul wudu, di mana sampainya wudu. Sampai mana wudu dia, sampai itulah akan sampainya perhiasan dia. Okey, tapi Abu Hurairah dia faham, dia tak sampai sini. Sebab sebenarnya kalau sampai sinilah gelang tu, jenuh juga nak pakai nak jalan kan. Faham tak? Kan kalau kita gelang sampai sini ampun lagi kan. Sejengkal ke 5 inci ke ampun lagi. Tapi kalau kata dah penuh sampai ke sini, nak bengkok siku tak boleh. Nak makan macam mana? Sebenarnya lah. Jadi Abu Hurairah anhu dia nampakkan benda sebagai tanda. Dia nak kalau boleh, dia dah kaya nanti dia distinguish, dibezakan dari orang lain dengan sebab kefahaman tentang hadis tadi. Itu je. Tapi ini ijtihad dia yang tersendiri, bukannya perbuatan keseluruhan para sahabat. So kenapa bila dia berwuduk tadi, lelaki berkenaan Salman Al-Asy'ari tadi dia tengok dan dia tegur. Dia kata, kau wuduk apakah ini? Sebab masa dia tak pernah dilihat oleh dia. Dan Abu Hurairah pula kata, kalau aku tahu kau ada kat sini, aku tak wuduk macam ini. Menunjukkan bahawa ini adalah kefahaman. Dia nak para sahabat Nabi SAW. Benda yang bukan ajaran Nabi SAW, ataupun bukan Nabi tunjukkan untuk buat macam tu, tapi kefahaman dia sendiri, dia jaga. Dia asingkan daripada perbuatan orang awam, ataupun apa yang biasa difahami oleh orang lain. Mana yang banyak tadi, dia tak kontradik. Masyarakat kita lain. Yang mana yang pelik tu yang dia cari. Yang pelik itu yang dicari. Sedangkan ini bukannya Abu Hurairah menghalalkan buat benda yang pelik. Pasal itu kefahaman dia daripada dalil tadi. Apa dia faham? Dia kata sepanjang mana wuduk tersampai, macam itulah dia akan datang perhiasan. Jadi aku nak perhiasan aku sampai sini. Dia nak macam tu. Kalau mungkin sampai sini, dia sini ada di sini. Kan perhiasan orang kahwin kan. Style Jawa kan ada sini, ada gelang sini. Lepas tu kat sini ada ke sini. Kat sini ada sini. Lepas tu kat sini ada sekian kan. Ada rantai lah sebagainya kan. Apa sebenarnya ialah pakaian raja-raja lah. Tapi kita kata syurga nanti lebih mulia daripada itu. Mungkinlah orang kata kahwin dia raja sehari kan, pakai macam tu atau pulang. Tapi raja sehari je, lepas hari berikutnya orang tak raja-raja lah. Jadi konsep pakaian kan, pakaian-pakaian apa kebangsawan dan sebagainya, gelang, anting-anting, apa kalung dan sebagainya, benda tu kadang lelaki pun ada pakaian berkenaan. Tapi kita kata dekat syurga nanti ada yang lebih layak daripada itu. Nama kita faham. You know the word about gelang. Tapi gelang macam mana? Macam pokong ke, macam sekian ke, tak tahu. Kan apa bentuk dia punya design, tak tahu. Yang dia tahu kita akan ada di tangan kita ada perhiasan, di kaki pun ada perhiasan, semua ada perhiasan. Cuma perhiasan tadi sampai ikut kadar mana wuduknya seseorang itu, Nabi kata sabdakan. Dan memang kalau kita ikutkan daripada sabda Nabi tadi, sampai sinilah. Sampai sinilah wuduk kita. Tapi ikut yang Nabi sebutkan. Bukan maksud dia memanjangkan. Tapi awal-awal dia memanjangkan, maka sebab itu dia buat. Tapi dia elakkan orang lain tengok. Sebab takut nanti orang salah faham berkenaan dengan sunnah. Faham tak? Yang mana ditunjukkan, tak Nabi tunjukkan. Yang dia buat ni, dia tahu ini aku punya fahaman sahaja. Bukannya untuk ikutan. Kalaulah semua orang faham macam ni, lama dah selesai masalah sebenarnya. Yang kat masjid kita kan, selesai masalah. Contoh macam, saya tahu Nabi tak ajar, maka saya buat seorang-seorang. Tak apa. Tapi kan dia buat benda tak senonoh, dia tunjuk pada orang supaya buat macam dia buat. Lepas tu bila orang hujah dia kata, apa salahnya? Dia pertahankan perangai dia. Bukan pertahankan hujah sunnah Nabi. Dia tak pertahankan sunnah, dia pertahankan perangai dia. Ini kita kata yang banyak berlaku pada masyarakat kita. Orang tu ada perangai dia, dia cari dalil untuk sokong perangai dia, bukannya sokong untuk beramal kerana Nabi ajarkan. So dengan sebab itu kita kata apa yang dibuat oleh orang tadi adalah khas untuk dia saja, bukan untuk orang lain. Okey. 188. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Ala adullukum, adakah tidak kamu ingin, kamu mahu, adullukum, aku tunjukkan kamu, ala ma yamhullahu bihil khataya, ke atas apa yang akan Allah Ta'ala padamkan dengannya kesalahan-kesalahan. Perkara yang Allah Ta'ala akan padamkan dengannya kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, Allah Ta'ala akan mengangkat dengannya darjat-darjat. Perkara yang Allah Ta'ala akan padam dengannya kesalahan, angkat dengannya darjat. Kamu nak tak? Nabi kata pada para sahabat Nabi SAW. Qalu, mereka berkata, bala, bahkan ya, ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Okay? Mana kita tahu bahawa dalam Islam ni, segala amalan soleh yang kita buat memang akan menghapuskan kesalahan kita. Kerana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran,
innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dia akan menjadi kontra kepada apa yang kita silap, apa kita salah. Kalau kita buat gantikan dengan kebaikan, dia akan dipadamkan kesalahan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa Allah sebut dalam Quran, bila sebut tentang taubat, Allah kata illa man taba wa amana wa amila salihah. Kerana tambah dengan amal soleh tadi. Maksud orang bertaubat tadi tak hanya kerana menyesal. Saya menyesal, saya tidak saya tengah buat apa benda. Dia kena gantikan masa dibuat kesalahan tadi dengan apa? Dengan ibadat pula. Itu tanda sebenar. Bahkan ibadat baik yang dia buat tadi akan memadamkan kesalahan yang atau keburukan yang dia telah buat dahulu. Itu cara yang sebenar. Bahkan taubat tadi tak berhenti kepada menyesal, tinggal sunat taubat, mandi taubat, tak ada. Bukan macam tu. Taubat itu berlaku dengan orang tu menyesal di atas perbuatan dia, minta ampun kepada Allah Taala dan berazam tidak mahu buat lagi. Tapi kena tambah sikit lagi. Banyakkan amal soleh sesudah itu sebagai tanda kita membersihkan diri kita. Banyakkan puasa sunat, banyakkan solat sunat sebagai tanda kita membaiki amalan-amalan kita yang rosak. Atau kita nak bertaubat dari dosa kita, itu cara terbaik. Pasal kebaikan itu memadamkan keburukan. Tapi janganlah pula faham macam tu dengan cara apa? Makan harta riba, kemudian bersedekah juga. Ada juga orang faham macam tu. Ataupun macam tu okey kafe dia buat kerja kebajikan, cari rumah anak yatim bagi makan, tapi dalam masa sama dia masih lagi menjaga arak. Tak kena lah macam tu salah lah. Dia kena berhenti daripada perbuatan teruk tadi, haram tadi. Lepas tu barulah dia menggantikan dengan amal soleh. Jangan buat amal soleh sambil buat kerja tadi. Bukan takut negatif je, bukannya positif. Kita nak buang yang buruk tadi, gantikan, tapi nak stop dulu buruk tadi. Kena hentikan perkara buruk berkenaan, barulah buat kebaikan tadi. Faham tak? Tapi kalau saya buat bandingan, orang yang menjaga arak, tak bagi donation pada rumah anak yatim, dengan orang yang jual arak tapi buat donation, mana lagi baik? Jawapannya adalah perompak dengan pencuri. Siapa lagi baik? Sama aje. Kan? Tak ada kebaikan kat situ. Don't ever buat bandingan macam tu. Dia pelik. Macam baru ni ada jadi kes saya mengajar dekat Jalan Gasing, KWSP. Saya sebutlah sikit pasal kebetulan ketika tu bincang kenaan dengan dia hijrah kan. Awal tahun ni bulan Muharram, orang sebut kenang tentang hijrah. Pasal bulan Muharram ni bulan hijrah. Bulan di mana permulaan para sahabat berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi dekat situ, tapi bila telah berlaku penaklukan Makkah, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tiada lagi hijrah sesudah penaklukan Makkah. Tapi yang ada lagi adalah jihad dan niyah. Tapi yang ada tinggal adalah jihad dan niat. Jihad dan niat. So bila sebut jihad tadi, saya terpaksalah elaborate sikit maksud jihad tu apa. Pasal zaman sekarang ni memang kita kata jagalah main kirim kembukan kan, cukup dia polis. Oleh kes dunia ni bukan masalah takut. Tapi kita kata jihad yang sebenarnya Islam tak pernah berhenti. Dengan senjata memang ada. Sampai sekarang berjalan. Cuma masalah pelaksanaan jihad tadi kita berulang lagi kita sebut perlu berlaku dengan kerajaan. Maksudnya tanpa kerajaan kita keluar sendiri-sendiri pergi ambil pisau tikam perut orang, tak boleh. Kan walaupun orang tu jahat tikam, tak boleh, haram. Hatta kita macam orang tu berzina kan, kita ambil tindakan sendiri, haram, tak boleh. Kita akan dihukum oleh mahkamah pasal kita membuat benda tu tanpa arahan kerajaan, bahkan bukan dengan kerajaan. Macam mana hudud tak berjalan kecuali dengan kerajaan, begitulah jihad takkan berlaku kecuali dengan kerajaan. Kecuali satu keadaan di mana musuh yang kafir menyerbu masuk ke dalam negeri Islam, ketika itulah baru jihad tadi menjadi fardu ain dan tidak lagi terpeluh pada kerajaan. Kerajaan tak boleh keluar pun boleh keluar. Macam di Afghanistan. Yang Afghanistan ni berlaku mana bila Rusia masuk menyerbu ke dalam daerah Afghanistan, maka ketika itu pertempuran tadi adalah jihad fisabilillah. Walaupun dia mula dengan kampung situ, kemudian berkembang sampai last sekali satu dunia kena. Macam Palestin dan sebagainya. Okay, tapi ada pun ketika mana pemimpin itu jahat, serius, zalim, rakyat tadi tidak disuruh untuk angkat senjata. Pasal yang berlaku macam kes Osman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia dibunuh oleh golongan Khawarij. Yang golongan Khawarij ni tadi, dia orang punya pendakwaan ke atas Osman. Dia bunuh Osman sebab apa? Osman tidak menghukum dengan Al-Quran, kata dia. Bukannya sebab Osman minum arak pun tak. Osman tak menghukum dengan Al-Quran. Bukan sebab tak suka Osman tu kerana Osman ni baik dia jahat. Tak, dia anggap Osman telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Faham tak? Khawarij tu itu dia keluar serang Osman dengan hujah itu. Dia pergi masuk ke dalam Madinah ketika musim orang pergi haji dan dia buat sekata perintah berkurung. Siapa keluar dia bunuh.
Ali hantar anak dia Hasan Hussein dan juga apa Miqdad bin Aswad untuk jaga Osman. Tapi Osman halau balik. Sampai rumah kena pukul dengan Ali pula. Pasal apa? Pasal patah balik. Diorang kata Osman perintah, kan dia ikutlah kena perintah khalifah. Takkan nak lawan pula. Tapi lepas tu mereka rumah tu diserang dan mereka apa? Mereka serang Osman bin Affan, suruh letak jawatan, Osman tak letak jawatan, dia bunuh. So jadi konsep dia, maksud dia niat diorang sebenarnya niat baik. Namun begitu tidak menjadi halal. Faham tak? Hatta kita kata zaman para sahabat dahulu, bila zaman Bani Umayyah, Bani apa anak-anak keturunan daripada apa Muawiyah bin Abi Sufyan punya keturunan, Bani Umayyah ni memerintah sampai pada yang kedua itu apa Yazid bin Muawiyah. Memang zalim, serius zalim. Tak ada siapa kata dia baik dari segi masalah akhlak. Kan memang zalim, guna kekerasan. Hatta para sahabat Nabi SAW pernah ada ugut bunuh dan sebagainya. Anak-anak sahabat dibunuh. Tapi dalam masa sama tidak ada seorang sahabat Nabi pun suruh angkat senjata untuk lawan kerajaan. Angkat senjata tak boleh, pasal dia Muslim lagi. Dia kata dia kafir je, kita ada tajuk lain. If they declare we are not Muslim, then okay. Yang ini timbul masalah kat sini sebenarnya. Hatta Syiah sekalipun, dia kata saya Muslim lagi. Selagi dia Muslim, selagi itu tak halal darah dia. Faham tak? So kenapa kita tak ada dalam Islam ni, kita tak menghalalkan darah orang kerana apa? Kesilapan fahaman yang dia ada. Bahkan kalau nak hukum dia salah ke tidak, kena hukum bunuh atau tidak, mahkamah yang panggil. Bukan kita yang hukum berdasar fatwa pada ulama-ulama yang ada. Tak ada. Faham Jadi saya cakap macam tu. Dalam tengah-tengah nak akhir kuliah tu, seorang pakcik tu angkat tangan. Dia kata, Ustaz nak tanya sikit. Ya silakan, saya kata. Tadi Ustaz tak sokong ISIS. Saya tak sokong sebab dia tak melalui proses yang sama. Kita kata matlamat betul, tapi jalan tak betul, tak boleh kata betul. Itu sebab kenapa tak ada seorang ulama Islam terlibat dengan mereka ataupun menyokong perbuatan mereka. Ustaz tak sokong ISIS. Ustaz sokong Haji Bashar Assad. Tak sokong juga. Saya kata, habis Ustaz sokong siapa? Saya tak sokong dua-dua. Tu mana boleh jadi atas pagar Ustaz? Ustaz sebut salah satu. Ustaz sokong siapa? Dia ugut saya macam tu. Saya kata sini. Saya kata bang, saya kata Robin Hood dengan Sheriff of Nottingham, abang sokong siapa? Seorang perompak berhati baik, seorang lagi penguasa yang zalim, suka curi tax orang, buat tax kan, cukai pada orang. Tuan sokong siapa? Dia diam. Saya kata pasal dia matlamat Robin Hood macam mulia, tapi perbuatan merompak tak boleh. Ni betul sebab kenapa jangan tengok cerita Hollywood tau. Kerana cerita Hollywood dia ajar bukan kan, perompak. Awal filem tu lari. Siapa? Hero. Siapa dia? Perompak. Yang kejar tu perompak juga. Perompak. Dua-dua perompak. Tapi sokong satu perompak baik, satu perompak jahat. Ada idea macam tu ke? There's no such thing. Tapi idea macam ni, kalau perhatikan, filem ni ajar kita fikir macam tu. Kata tak? Tak apalah, asalkan ada. Tak apa benda sekian, asalkan. Tak boleh. Dalam Islam kita ada batasan berkenaan dengan masalah nak buat baik. Tadi jalan kena betul. Bukan matlamat. Kena desire kita atau goal kita adalah noble, tapi jalan kita tak noble, tak boleh. Jalan kita tak mulia, tetap tu salah. Walaupun pasal matlamat tak menghalalkan cara. Berbohong, menipu, atau macam pilihan raya kan, menipu boleh. Tak boleh. Tak boleh, pasal dalam pilihan raya itu sebenarnya amar nahi mungkar, bukannya masalah jihad. Ni kena jaga betul-betul. Pasal ada orang dia apply terus kepada tajuk ni, bohong pun tak apa, salah. Bohong tak boleh. Haram bohong. Kan dalam keadaan kita tegur orang, kita takut orang sekian-sekian buat ni, kita tipu, berbohong tentang dia punya background. Tak boleh, haram. Tapi kalau kita biarkan tak berbohong, nanti dia menang. Tak boleh. Ini masalah lain, kena jaga sebab tu. Kalau masalah kita kata, jadi pasal dia ada beza. Adakah dia jihad ataupun amar nahi mungkar? Kalau amar nahi mungkar, anda tak boleh berbohong. Masalah jihad lain. Jihad tadi pun kita kata macam Nabi SAW dalam peperangan. Nabi tak ada buat cerita tipu je. Orang tanya, daripada mana engkau? Mungkin daripada air. Nabi tak kata daripada Syam. Nabi tak sebut tempat. Nabi kata asal usul. Orang tanya daripada mana? Daripada air. Nampak lebih buruk kan? Tapi betul tak? Jawapan tu betul tak? Kita daripada air. Ya. Tapi orang tu nak maksudkan lain. Jadi macam dalam perang tadi ada khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Tapi tipu daya Islam ni noble. Kita bukan ni, tak dedahkan maklumat, bukan macam kita tipu pula sekian, tak ada. Orang kata tak ada. Tak ada lah. Kita maksudnya tidak pembohongan yang kita kata macam style ada sekarang salah. So dengan sebab itu kita kata macam bila orang tu nak sokong berkenaan ISIS sebagainya, dia kena fikir bab tu. Masalah dia adakah jalan dia betul. Bukan masalah matlamat semua orang nak matlamat. Tadi nak mati syahid semua orang nak. Siapa tak nak?
impikan mati syahid itu adalah benda paling besar. Bagi umat Islam, kita benda itu adalah benda di antara paling noble. Pada jihad itu adalah benda paling besar dalam Islam. Tak ada amal lebih tinggi daripada jihad. Setelah iman, jihad adalah benda paling besar. Namun begitu, masalah sekarang ni, jalan berjihad tadi. Itu pakcik tu kata, ustaz sokong mana? A ke B? Saya kata mana boleh cakap yang tu? Ustaz tak boleh tu atas pagar, dia kata. Saya tak tahu atas pagar, dia kata. Masalah sekarang ni, perbandingan tadi adalah perbandingan yang salah. Tuan Haji tanya sini, tu saya bagi Tuan Haji, pilih siapa? Robin Hood ke? Sharif of Nottingham? Dia terkebir lah. Orang lain gelak. Kan tak apa pasal dimalukan depan orang ramai. Bukan saya nak malukan dia, tapi cara tadi. Kan, the question is right kan. Soalan tu betul. Kadang kita kata macam tadi lah. Orang tu tak boleh, matlamat tak malahkan cara. Macam masalah kita sebut tadi berkenaan orang yang panggil apa? Kata kalau sekiranya dia bersedekah rumah anak yatim, tak solat tapi saya sedekah rumah anak yatim. Orang tu solat tapi tak bersedekah. So siapa lagi baik? Atau orang tu tak solat dan tak sedekah. Saya ni tak solat tapi saya sedekah. Orang tu tak solat tak sedekah. Who is better? Mana ada yang better lah, dua-dua jahanam. Faham tak? Jadi konsep dia kata perkara yang menghapuskan dosa tu memang dalam Islam diajarkan kita. Sebab kita dah bincang itu berkenaan wuduk, menghapuskan dosa, solat kan? Solat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, umrah kan? Nabi kata al-umrah ila umrah kafarah lima bainahuma. Umrah ke umrah menghapuskan kafarah bagi apa di antara kedua-duanya. What between the first one and the second one. So apa dosa kita di situ akan dihapuskan oleh umrah berikutnya. Haji, semua itu ada penghapusan dosa. Faham Tapi penghapusan dosa ni kena faham. Penghapusan itu berlaku dengan syarat. Antaranya, tinggalkan dahulu benda yang anda sedang buat. Mana kesalahan tadi, tinggalkan dahulu. Berhenti daripada perbuatan tersebut. Dan gantikan dengan apa? Pengisian benda-benda amal soleh. Barulah dia menghapuskan dosa berkenaan. Jadi kalau kita macam buat benda ni, tapi tak tinggalkan benda yang tak elok, maka salah. Masih lagi kekal benda berkenaan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang kata as-salatul khams, salat 5 waktu saya semalam. Wal Jumaat ke Jumaat, seminggu sekali. Wa Ramadan ke Ramadan. Semua itu adalah solat 5 waktu, hari Jumaat, Ramadan ke Ramadan. Semua itu penghapus dosa bagi apa di antaranya. Syarat ujung tu idza jatunibatil kabair, bila dijauhi dosa-dosa besar. Jauhi dosa besar dan dia akan membersihkan. Kekal dosa besar, tak bertaubat, maka tak ada benda berlaku. Kadang-kadang bila orang tu macam kita tengok orang tu pergi umrah, pergi sekian, balik macam tu juga perangai. Lepas solat tak berubah perangai, sebab kerana mungkin ada dosa besar dia tak berhenti lagi. Ada dosa besar, macam antara dosa besar dah memutuskan silaturahim. Itu benda simple lah. Kalau sebut minum arak, tak minum arak. Berjudi, tak berjudi. Berzina, tak berzina. Putuskan silaturahim. Ada. Dan itu mungkin selagi tak hubung, selagi itulah solat, masih solat, tapi tak ada kesan dalam hati. Bab ini kadang saya perhatikan macam tak ada diulas. Orang tinggalkan kenapa tak sekian, last sekali tak ada perasaan, masuklah tarekat. Kan, agak zikir 70,000, rasa macam tenang hati. Tak campur orang. Tapi dia tak tinggalkan lagi dosa besar dia. Antara dosa besar yang kita kena faham adalah memutuskan silaturahim. Kan, memutuskan silaturahim adalah di antara benda paling besar. Antara kabair yang kadang-kadang saya perasan orang tak berhenti benda tu, tapi dia harapkan solat dia, puasa sunat dia, solat sunat dia untuk membersihkan segala apa? Segala dosa-dosa dia, atau menjadikan dia makin baik. Tapi tak baik-baik. Kenapa tak baik? Sebab anda tak berhenti lagi daripada dosa besar tadi. Berhenti dosa besar dahulu, baru dia beri kesan pada hati anda. Tak berhenti dosa besar, memang gagal lah. Sampai bila-bila takkan lepas. Ataupun namam, dia masih lagi buat apa? Masuk Facebook, lagakan orang. Ini zaman sekarang kan bukan berlaku pada orang tak belajar agama. Orang belajar agama. Datang sore ni pengikut doktor sekian, atau datang pengikut syekh sekian. Tapi kerja dia lagakan. Jumpa orang ni gaduh. Dia gaduh berkenaan tajuk macam ni. Buang masa. Kadang-kadang saya pernah tegur sekali ada seorang sahabat tu. Dia sibuk berkenaan tajuk masalah apa sifat-sifat Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi Quran tak hafal. Tak ada masa kosong, dia sibuk berdebat. Allah di mana, tangan ke tidak dan sebagainya kan. Dia sibuk debat dengan tu. Hafal Quran tidak, belajar hadis tidak. Saya kata bila mana pembinaan? Masalah kita membincang berkenaan sifat-sifat Allah Ta'ala, kita pertahankan tentang apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, tentang sifat yang dia namakan dirinya yang sifat tersebut, itu mempertahankan akidah. Soalan bina akidah bila? You have to build up diri kita. So, solat, kita solat. Tapi dia orang kadang-kadang sibuk, kita kata dengan buatan benda khurafat dia buat. Tapi kadang-kadang mungkin dia ada hafal Quran, ada hafal hadis dan sebagainya. Kita tak ada hafal Quran, tak ada hafal hadis. Sibuk nak bertekak aje. Tak boleh, macam tu buang masa. Saya tegur, tak tahu apa jadi berkawan tu. Saya
Saya tegur sekali pada dia. Pasal saya bukan tak galakkan, pasal duduk dengan dia je, ustaz tahu baru saya debat. Dia macam aku tak kerja lain dengan budak ni kan. Dia bagus, baik, tapi dia ada sikit tendensi untuk bertekak dengan orang. Buat masa kan, build yourself, build up yourself. Belajarlah hafal Quran. Ambillah masa. Kalau dia bertekak dengan orang tu setengah jam, berapa ayat boleh dapat agak-agak? Faham tak? Buang masa tau, buang masa. So build up yourself. Kalau kita dengan Allah Ta'ala ni, pasal orang tu salah ke tak salah ke, kita tak ditanya berkenaan orang tersebut. Pasal orang kata pada Rasulullah SAW, orang kata apa? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Dalam surah Al-Baqarah ayat ayat yang kejap. Ayat nombor apa? Saya takut tarik ni kan hilang pula. Tak apa, tinggallah. Okey, dalam surah Al-Baqarah tanyakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu tak ditanya berkenaan dengan orang-orang yang masuk neraka. You don't, anda takkan ditanya. Sometimes ada orang kata ustaz ni akan persoal. Tak ada. Kalau Nabi tak dipersoalkan berkenaan apa dakwah dia buat, berapa dia berjaya ke tidak, apa salah ustaz kena? Kalau ustaz tu neglect, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia malas ke, dia tidur ke, dia apa sebagainya, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dari masalah dipersoalkan, pasal orang sesat dia kena, mana ada? Kan? Atau para anbiya ada anak-anak yang kafir, isteri yang kafirah. Mungkin tak ada orang tak persoalkan dia, pasal kau tak gunakan usul dakwah yang bagus? Kenapa kau tak dakwah dengan baik? Kenapa tak sekian? Kau tak betul-betul dakwah kot ni jadi macam ni? Tak pernah Allah Ta'ala persoalkan. Pasal kita disuruh menyampaikan saja. Tapi anyway, maksud kita balik pada asal, kita kata semua orang bertanggungjawab atas diri masing-masing dan kerjakanlah, usahakanlah benda ni. Jadi jadi benda yang menghapuskan dosa ni, maksud dia tinggalkan dosa besar dan dosa kecil tidak akan dibersihkan. Jadi Nabi kata, adakah kamu ingin aku tunjukkan kamu kepada benda yang Allah Ta'ala padamkan dengannya, Allah Ta'ala padamkan dengannya kesalahan-kesalahan, Allah Ta'ala angkat dengannya beberapa darjat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata ya Rasulullah. Qala, baginda bersabda, isbaghul wudu' indal makarihi, meratakan wuduk ketika makarih, waktu-waktu sukar atau waktu-waktu yang tidak yang payah. Itu apa? Itu menyempurnakan dia dan menjauhkannya bersama dengan apa? Dengan apa? Kepayahan. Seperti sejuk sangat. Kat sini tak ada kot. Kalau dekat siapa duduk dekat US mana mungkin ada heater. Kami di Yaman tu tak ada heater kan. Jadi air tu dalam baldi, bila ambil wuduk tu kan, air tangki kat atas kena sejuk. Bila buka paip, ambil wuduk, tangan jadi biru. Tangan jadi biru. Subuh tu kan, pegang air tu kan, lepas tu biru tangan. Itu contoh macam itulah. Maksud dia apa yang biru, mana sejuk sangat. Time tu kan kalau boleh nak tayamum, orang tayamum itu kan. Itu sejuk sangat, kita panggil sejuk. Ataupun dengan kesakitan badan kita sakit, ada luka dan sebagainya, kita try untuk ratakan juga air tersebut. Ini di antara perkara yang Nabi kata isbaghul wudu' fil makarih. Dan kita terangkan itu masalah meratakan air itu, maksudnya kita ambil air berkenaan, tuang di tangan itu, jatuhkan, itu dipanggil meratakan air. Kalau sapu, tangan tu kita basahkan, kemudian kita renjis, sapu. Faham Sapu lain, ratakan air lain. Ada orang ingat ni gosok. Salah, ni kan gosok. Gosok ni macam ni. Ni gosok kalau macam ni, ni gosok. Adapun ni meratakan air pada kawasan-kawasan kalau kita luka dan sebagainya, meratakan ketika itu, dia adalah di antara waktu-waktu yang dituntut. Meratakan wuduk walaupun sakit. Ratakan wuduk walaupun sejuk. Panas mungkin tak disebut sini pasal apa, dalam mazhab Syafi'i air panas tadi membawa apa, dia panggil makruh kan. Dia kata makruh. Bahkan kalau dipanaskan cahaya matahari, dikatakan bahawa boleh menyebabkan sopak kulit, akan hilang pigmen. Wallahu ta'ala alam, ya ke tidak. Kena pastikan doktor pula betul ke tidak. Tapi kalau macam kat Sudan dulu, sungguh panas air tu, rasa berlupuh. Tangki duduk atas besi. Buka air paip, kalau air tadah tak ada, mati. Tadi ada air tadah, siapa masuk dulu, habiskan air, kawan datang kemudian, terpaksa buka air panas. Air panas tak pakai heater, panas gila. Kan? Duduk panas tu, letak tu macam itu panas lah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tak ada apa yang panas dengan cahaya matahari ni tak digalakkan. Dan begitu macam Imam Syafi'i pun makruhkan dari segi perubatan. Kalau terbukti dari perubatan tak memberi kesan apa-apa, buatlah, tak masalah. Itu konsep dia, masalah air panas. Biasa para ulama sebut air sejuk ataupun air menggunakan air ketika mana badan sakit. Ketika itu dipanggil isbaghul wudu' indal makarihi, indal makarih, mana meratakan wuduk ketika waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu payah, sama ada sejuk ataupun sakit. Sebenarnya panas pun samalah. Dia panas, dia lebih teruk sebenarnya.
Sejuk kita tak ada masalah sangat, badan kita boleh counter balik. Panas ni masalah, dia akan melecur. Dia akan beri kesan efek pada kulit. Mungkin tak lah, bukan maksud dia panas tadi, tak, memang kena lah. Pasal kita degree of panas macam-macam kan. Ada orang boleh tolerate dengan kepanasan yang banyak, pasal dia mandi air panas kerap. Punya benda kalau orang mandi kerap air panas, dia boleh tak tahan panas Macam orang suka minum air kopi lah, air panas kan. Dia boleh, air panas menggelegak tu dia gitu kan. Walaupun sebenarnya Nabi tak galakkan. Nabi kata air panas ni kurang berkat. Benda-benda makanan panas kurang berkat. Tapi kita makan kedai Chinese Muslim tu, makanan tu panas menggelegak. Panas kita tak makan, kita tak mau. Time tu lah sedapnya makan. Allah Ta'ala alam. Tapi sepatutnya jangan. Dan Islam mana bagi benda tu sejuk sikit, barulah kita makan. Itu cara Nabi SAW ajarkan. Maksudnya dia yang panas tadi banyak melecur dan sebagainya. Bahkan setengah doktor kata dia mendatangkan ulcer dalam perut. Bila makan benda tu kan luka. Kan dia makan benda tu, dia akan luka kan. Pasal perut kita macam perut lembu juga. Kalau perut lembu kita rebus, apa jadi? Kan jadi macam dia merekah dan sebagainya kan. Macam itulah sel-sel badan kita. Akan matilah pula sel badan kita dengan sebab kepanasan tadi. So kena jaga bab tu. Jangan suka hati je. Macam orang tu makan minum air panas kan, nanti bibir dia akan melepuh kan. Kemudian akan ada layer of kulit mati. Sel mati akan berlaku. So jadi tak berapa digalakkan. So elakkan makan benda yang melepuh panas. Nabi tak suka. Bahkan Nabi kata kurang berkat. Macam kita solat maghrib, kita solat maghrib kan, kita tak larat, katalah kita demam sangat kan, kita, ini bukan masalah uduk, kita dah ambil uduk, kita solat maghrib. Terus? Nak solat isyak sekarang tu, kita jamak sekali dalam masalah penyakit. Okey, ini masalah penyakit. Menjamakkan solat kerana sakit tidak datang dalam nas sebenarnya. Pasal kalau ikutkan para sahabat Nabi sendiri pernah sakit tapi Nabi jamakkan solat. Nabi pernah sakit, tak larat bangun dan sebagainya. Tak pernah Nabi qasar solat ataupun jamakkan solat berkenaan. Okey, pasal jamak yang pernah Nabi berikan pada golongan wanita dalam masalah wanita yang istihadah, yang darah keluar tak berhenti. Okey, sama kan, kita kata dia berpenyakit lah. Bahkan dia akan jadi sukar kerana dengan badan dia lemah. Kemudian dia cuba nak solat kan. So Nabi berikan mereka solution dengan solat akhir waktu zuhur, awal waktu asar, gabungkan sekali, tapi tidak qasar. Macam tu juga dengan maghrib akhir waktu, isyak awal waktu, tanpa qasar. Dia solat dua solat tadi dengan satu wuduk saja dan sekaligus. Itu ya, tapi menjamakkan, mempercepatkan solat zuhur pada awal waktu, kena semayang sekali, asar dengan qasar sekali. Ada saya dengar ustaz yang beri fatwa macam tu. Tapi bagi saya benda ni mukhalafah dengan jumhur para ulama. Tak ada para ulama letakkan. Memang kita kata kemudaratan kan. Pasal Nabi jamak di antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak bukan kerana ketakutan, bukan kerana musafir. Lafaz yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim bukan kerana ketakutan, bukan kerana musafir, bukan kerana ketakutan, bukan kerana hujan. Yang disebut itu kedua, ketakutan, hujan atau ketakutan dengan musafir. Maksudnya ada tiga sebab yang asbab untuk selain daripada jamak tadi. Boleh kerana selain musafir itu ketakutan ataupun hujan. Masalah, adakah boleh dimasukkan sakit dalam tu? Ini dipercanggahkan. Kerana orang sakit tadi dia tidak diperlukan guling-guling. Dia duduk ke tempat yang sama. Bahkan disuruh supaya berdiri solat, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring. Kan, ni angguk kepala pun boleh. Dah tadi syarat mata je. Maksudnya tidak timbul tajuk masalah kena pendekkan solat tadi. Kecuali dia tak ada conscious je, dia hilang conscious, lagi tak wajib solat. Ketika dia tengah kena sedatif kan, doktor tu bagi ubat dan sebagainya, dia macam lepas tu dia hilang jadi lamanya masa kan. Kan dia ingat tu, lamanya masa berjalan. Dia ingatkan masa tu dah apa, dia tunggu-tunggu, punya lama masa berjalan. Ketika mana kena ubat pelali kan. Macam ada seorang pakcik tu cerita apa, dia kata dia pernah kena waktu time operate kat lutut ke apa entah. Dia takbir ni, Allahu Akbar, zuhur, celik-celik kan, habis mayang maghrib. Lama gila. Tak sedar. Sense of masa bagi orang yang kena dadah, tak sedar. Ketika kena dadah tadi anda tak sedar, ambil hadis Nabi kata man ghalaba'un nu'as, barang siapa yang ditewaskan oleh rasa ngantuk, falyarqud, tidurlah. Sehingga hilang perasaan tadi. Bila dia sedar balik, apa solat yang terlupa tadi, nak tertinggal tadi, solatlah balik. Tanpa pemendekkan sebenarnya.
Pemilikan solat tadi ketika musafir saja, atau ketakutan. Atau ketakutan atas nama musuh, atau ketakutan atas diri kita sendiri, tak jadi. Macam perempuan yang mengandung, tak ada suruh qasar solat kan. Sedangkan ada kebimbangan tak? Takut ada tak? Takut gugur, rukuk-rukuknya brut jatuh. Kan boleh takut tak? Boleh kita bimbang itu boleh. Tapi masalahnya tak valid. Siapa tak valid? Walaupun dia ada kebimbangan kan, takut bila sembahyang kan, takut sujud je turun anak terkeluar kan. Jadi dia takut. Dia boleh takut. Tapi takut tadi tak menyebabkan dia boleh sembahyang pendek. Betul tak? Tak ada qasar. Kalau orang tu kata ada qasar untuk orang sakit, saya kata qasar untuk perempuan mengandung ada tak? Kalau perempuan mengandung tak boleh, apa sahaja korang boleh? Oh, saya sakit. Soalan. Sakit tadi ikut keadaan masing-masing lah. Kan kalau tak boleh sembahyang berdiri, duduk, baring. Tapi tak pendekkan solat dia. Hatta perempuan yang istihadah, Nabi tak pendekkan solat dia. Menjamak pula kita kata jamak dalam bentuk tadi, gabungkan ke depan. Ni kata khilaf daripada jumhur para ulama. Khilaf sungguh. Atas dasar kata ada kemudaratan. Kadar apa? Kan nak pergi mana? Nak pergi jalan ke? Lepas dia sembahyang kan jamak dah. Lepas tu apa? Baca komik. Main game. Lepas dah Allahu Akbar kan, dah jamak dah zuhur. Air dah jamak zuhur dan asar. Lepas tu buat apa ni? Air main Candy Crush lah kan. Gila lah tu nama dia. Tak kena lah. Dekat sini kita poin sebenar. Kena tahu dalam masalah jamak sembahyang tadi atas dasar apa. Saya kalau dia kata macam sekarang ni kan, macam katakan saya tak boleh duduk lagi, tak boleh sembahyang diri. Saya sembahyang duduk, tapi tetap saya 4-4. Takkan sembahyang pendek. 4-4. Waktu sembahyang kita sembahyang 4-4. Bukannya ni kecepatkan dan sebagainya tak ada. Nak gimana? Kalau orang yang dalam ketakutan tadi ada alasan dia. Sunnah Nabi dan juga kita boleh fikir alasan kenapa. Dan takut tak sempat kejap lagi, orang musuh kejar tak dan nak berhenti sembahyang. Yang orang hujan pula tak datang ke masjid lagi. Kan sekali sembahyang terus. Sekarang ni yang sakit tadi kau nak gimana? Saya nak akan dipindahkan hospital. Tunggu saya pindah lah kejap lagi. Tak dipindah ke hospital lagi pun agaknya. Jangan mana dia agaknya. Tak? Ada saya tengok ustaz-ustaz yang dia keluarkan fatwa ataupun kata okey. Saya kata tak ni, tak kena. Jadi kalau kita dah terbuat tu macam Afallahu amma salaf. Allah Ta'ala ampunkanlah apa yang telah lalu. Tak payah tukar dah. kita dengar kan. Dia tahu. Tapi jangan buat dah. Kalau bagi doktor yang menjalankan pembedahan, saya faham. macam anak saya. Doktor ni bila nak laksanakan, dia akan buat lepas habis selesai kerja. Mengambil iktibar dengan perbuatan Nabi ketika gali parit. Nabi tidak solat zuhur, tidak solat asar. Nabi solat zuhur dan asar bila? Waktu maghrib. Dalam waktu maghrib Nabi sembahyang zuhur, asar, maghrib. 3 waktu terus dalam satu solat. Faham tak? Tak ada timur tajuk. Jadi orang tu boleh tangguhkan terus macam orang jam. Saya galakkan orang yang jam ikut yang ni. Jangan sembahyang dalam kereta. Tak ada hormat waktu, tak ada sembahyang dalam kereta. Sampai destinasi, turun kereta, apa sembahyang? Tak ada hal. Sembahyang je, tak ada nama qada pun. Pasal kita tersekat daripada melaksanakan solat tadi. Jangan kata alasan, tadi tahu tak nak solat, kenapa? Kalau dah tahu keluar waktu, habis dah solat dia. Nabi dengan para sahabat ketika perang Ahzab, kan perang Parit tu kan, Khandaq, Nabi sempat berhenti makan. Tapi Nabi tak berhenti sembahyang. Dia berhenti makan. Kan kisah yang tentang sahabat Nabi bawa, dia tengok bini dia kata, ada tak benda kat kita? Dia kata adalah anak kambing kecil seekor. Lepas tu ada roti banyak ni. Dia kata aku nak ajak Nabi dengan datang makan. Masak dia kata sediakan. Dia kata ya, bini kata okey, tapi janganlah jangan malukan aku. Kan mana aib kan bagi satu family. Kalau perempuan kan datang orang datang rumah makan tak kenyang, aib kan. Dia kata jangan aibkan aku. Dia pun jumpa Rasulullah SAW. Rasul tengah dalam parit. Dia kata, ya Rasulullah, main ajak 3-4 orang kau ni, aku ada sikit makanan nak bagi kau makan. Rasulullah SAW keluar kepala daripada parit. Wahai umat Islam sekalian, seorang pak kita ajak makan. dia pun lari balik. Sampai kat rumah, bini dia kata, aku cakap dah, jangan malukan aku. Dia cakap bini dia kata. Jadi dia, tapi Nabi punya wakil datang, kata jangan alihkan periuk daripada atas bekas, atas api. Kemudian jangan doh tu jangan masak lagi. So Nabi datang, sampai Nabi begitu. Doakan Nabi dekat tu, bukan gitu. Kemudian dekat periuk pun gitu. Dan Nabi mulia kan. Kita kata macam bapak kita lah. Kalau bapak kan, kalau air sisa bapak kita macam mana? Ni sisa Nabi buat itu. Dan makanan tu cukup untuk ratusan orang. Diorang berhenti makan, tak berhenti sembahyang. So faham macam tu. Jadi kalau boleh dan tajuk jam dan sebagainya, atau pembedahan, masuk pukul 10 pagi, keluar pukul 8 malam. Apa waktu? Zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas keluar daripada bilik bedah, dapat rehat dan sebagainya, dan start sembahyang. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isyak. Betul, ikut turutan.
Ikut turutan tu. Niat biasa lah. Macam tadi Nabi SAW tak kira kata, okey sahabat sekalian, kita sembahyang Zuhur ni qada je. Tak ada pun, Nabi tak cakap. Nabi tak cakap. Jadi kita apply dengan apa yang Nabi tunjukkan. So application berkenaan orang yang solat tadi kan, itu cara dia. Ketika kesakitan macam mana, ketika sekian macam mana. Jadi meratakan wuduk ketika tangan sakit, tangan luka dan sebagainya, itu antara benda Nabi SAW kata penghapusan bagi dosa. Kemudian wakasratul khuta ilal masajid, dan banyak langkah ke masjid-masjid. Banyak kaki tu melangkah ke masjid. Sama ada kalau kita driving lah. Kan, kalau kita kata driving lah. Kalau kita langkah lah. Banyak bergerak ke masjid. Okay, kita kata kerana memang kita tahu bahawa perbuatan melangkah ke masjid ni adalah kerana apa? Kerana mungkin rumah kita jauh daripada masjid, ataupun banyak kali ulang. Dia dua rumah kita jauh atau banyak kali ulang. Nabi pernah letakkan perkara ini kepada orang-orang yang bila Nabi dah buat rumah dan ada masjid, banyak orang nak bina rumah di keliling masjid Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW sebut di antara perkara yang membanyak,kan pahala bagi orang sebut adalah banyak langkah. Maka start dari itu para sahabat tak kisah tinggal mana. Kalau tidak, diorang semua nak, kalau boleh nak tepi Masjid Nabawi, tepi rumah bilik Nabi tu kalau boleh nak bina. Tapi oleh kerana Nabi lafazkan macam tu, maka mereka stop daripada buat benda berkenaan. Okey, wantizar salah ba'da salah, dan tunggu solat selepas solat. Mana kita lepas Zuhur, kita tunggu sampai asar masuk. Lepas tu kemudian ataupun kita lepas asar kita duduk sampai tunggu maghrib. Maksudnya kita mungkin timing lah, mana-mana kita pilih salah satu ke. Lepas subuh sampai ke Zuhur jauh sangat. Tak? Jadi dekat-dekat lah, maghrib ke isyak. Tunggu sampai datang waktu solat. Dia jangan lari, maksud dia. Tunggu kat situ sampailah solat tu didirikan supaya ni. Mana solat tu maksud dia satu-satu lah. Mana satu-satu. Okey? Mana bagi dua solat lah, Zuhur dengan asar, maghrib, isyak. Adapun seharian tak keluar masjid, tak. Itu bukan amalan yang berlaku pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhur dengan asar mungkin. Lepas Zuhur biasanya orang rehat. Sampai asar, lepas asar dia keluar balik. Maghrib dengan isyak. Dia dua yang waktu berkenaan. Adapun yang tunggu sampai tak balik langsung, tak. Ketika bini tu, laki hang mana? Laki aku dekat masjid, tengah tunggu masjid, bila tak balik langsung. 3 hari dah tak balik. Gila nama dia kan. Tunggu solat ke solat, bukan itu amalan orang ramai. Okay, bukan itu cara dia. Okay? Maka dia kata fadzalikumur ribat, maka itulah ikatan. Itulah benda kamu kena ikat diri kamu padanya. Mana kamu kena ikat. Ribat tu maksudnya ikatan atau penantian. Menunggu benda yang patut orang tu lawan di nafsu dia untuk tinggal untuk patut nak keluar, tahan diri dia, kurung diri daripada tempat berkenaan. Ribat tu ada setengah-setengah sekolah-sekolah agama dekat Yaman bagi ribat. Maksud dia tempat orang tu bertahan diri, tak usah keluar-keluar untuk ketaatan tadi. Tapi kita kata dari asasnya ialah ribat ni, maksud dia orang sebut ini yang ribat ni sebenar. Maksud dia kalau orang tu nakkan supaya ikat diri dia di atas berjihad, tak bergerak lari, inilah benda dia. Dan ada dikatakan jihad dulu kan afdal, jihad yang paling afdal lah jihad hawa nafsu kan. Sebenarnya itu bukannya daripada kata-kata Nabi SAW. Bahkan lafaz tu adalah lafaz daripada kata Ibrahim bin Ablah, yang orang kata kalau kita pulang daripada jihad kecil pergi ke jihad besar, itu bukan hadis Nabi. Itu bukan hadis Nabi. Itu adalah daripada apa? Daripada kata-kata Ibrahim bin Ablah. Ibrahim bin Ablah, bukannya kata Nabi. Jadi orang ramai kata pada dia, apakah jihad yang besar? Dia kata jihad qalb, jihad hati. Salah. Ini bukan hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi SAW. Tapi kalau kata selain daripada jihad yang besar, itu apa yang kita pergi berjihad fisabilillah, inilah benda lain yang orang tu boleh jaga. Kalau tak ada peperangan berlaku, maka orang tu kena tahan diri dia mana? Di sini. Untuk apa? Berwuduk, ratakan air ketika waktu-waktu yang payah waktu sukar. Langkah pakai baik kaki ke masjid, tahan diri dia, kan dia patut nak pergi ke masjid juga, ataupun tunggu solat ke solat. Tahan diri dia untuk tunggu solat daripada satu solat ke solat yang berikutnya. Biasa Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Tunggu sampai solat berikut barulah dia keluar. Itulah ikatan ataupun penahanan diri yang dituntut dalam agama. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Sambung kemudian insya-Allah berkenaan bab siwak. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.